Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, saya Masa Bayu. Ahlan wa sahlan sekali lagi. Alhamdulillah dengan kurniaan masa dan kesempatan yang Allah berikan pada kita hari ini masih lagi dapat ke udara untuk membuka lagi ruang minda kita, ruang pemikiran kita kepada persoalan-persoalan akhir zaman yang sangat menekan kita dengan berbagai-bagai persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan memerlukan lagi, memang sangat-sangat diperlukan untuk kita merungkai, dan daripada situ untuk kita meneruskan segala perjalanan dan usaha-usaha kita sementara kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan hidup dengan nafas yang masih lagi segar, malar ya. Usia semakin meningkat dan masa bagi saya dah sampai kepada akhirnya, memandangkan dengan hitungan. Ingat semalam video yang sebelum ini tentang bilakah masanya akan berlaku akhir zaman, maka kita dah sampai ke hujungnya adalah dalam faktor pelaksanaan, bukan lagi faktor penerimaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berada pada akhir zaman, apa yang perlu kita lakukan? Jadi hari ini topiknya, apabila sampai masanya, yakni akhir zaman, apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita kena tambah ibadat. Contohnya, itu biasa kita dengar kan, kemudian kita disuruh baca surah Al-Kahfi, amalkan 10 ayat yang akan dapat menghindarkan kita daripada fitnah Dajjal. Kita diminta untuk perbanyakkan tahajud, kita diminta untuk melaksanakan segala macam bentuk amalan-amalan yang dapat menguatkan diri kita. Pesan-pesan dengan sekeliling kita, jaga anak-anak isteri kita. Jadi ini adalah di antara input-input yang telah pun diberikan oleh kebanyakan ilmuwan-ilmuwan yang bercerita tentang akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu pun yang salah dari segi pernyataan-pernyataan tersebut. Ya, semua dah betul, tak ada yang salah. Semua ada isinya, semua ada kebenarannya. Saya ingin memberikan input kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana biasa. Ini bagaimana posisi itu dapat kita fahamkan bila sampainya akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak bercerita tentang kisah yang melekakan ataupun menakutkan, menggerunkan dengan cara-cara meletakkan emosi dalam setiap pernyataan saya. Saya cuba dan sentiasa mengusahakan apa yang saya sampaikan itu berserta dengan fakta, berserta dengan rujukan yang jelas. Al-Quran sentiasa ada dalam cerminan bagi setiap pernyataan. Al-Quran menjadi sumber kepada segala-galanya atas apa yang ingin saya sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya di akhir zaman. Masa, kalau hitungan tenaga, dah tak lama dah. Ya. Jadi mungkin selepas ini video-video saya hanya menjadi sebagai satu tatapan, ini lapal Masa Bayu. Kerana saya berpegang kepada practicality. Saya tidak boleh bercerita tentang suatu pengharapan. Saya meletakkan satu perancangan. Cuma
sebagaimana yang persoalan yang saya dapat, ramai yang tidak dapat memahamkan apa yang saya cuba laksanakan. Ramai yang tidak dapat merangkumi apa yang cuba saya perjelaskan. Jadi saya sedia maklum kerana banyak perkara yang bila saya terjemahkan dalam bentuk bahasa sendiri pun masih belum begitu kuat untuk memberikan kefahaman. Maka di situ datangnya pelaksanaan yang saya perlu lakukan dalam diri saya sendiri. Saya berjalan, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kerana saya nak melawat ataupun saya nak melancong. Tapi saya berjalan kerana saya nak mencari jawapan yang sebenarnya masih lagi banyak yang ada di luar sana yang belum dapat dirangkumi secara keseluruhannya. Namun begitu, saya perlu memposisikan diri saya atas pelaksanaan diri saya sendiri untuk menjadikan ia sebagai satu kepastian yang tidak hanya sekadar saya bercerita perkara yang belum lagi saya laksanakan. Saya menyampaikan apa yang telah saya laksanakan berdasarkan kepada perancangan yang saya masukkan tadi, yang saya katakan tadi, bukan pengharapan perancangan. Maka kita bila berada pada topik hari ini tentang apa yang perlu kita lakukan di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara saja yang perlu kita lakukan. Sami'na wa ta'na. Dengar dan taatlah. Dengar dan taatlah perintah Allah dan Rasulnya. Tak ada cara lain yang boleh menyelamatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan, di akhir zaman. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh selamatkan kita. Kan kita boleh lari ke sana ke sini, naik gunung, sebagaimana kisah zaman Nabi Nuh. Masyarakat pada waktu itu menidakkan apa yang beliau lakukan dan mengatakan beliau orang yang gila, orang yang tak betul, orang yang sesat. Malah keluarganya juga menolak beliau. Hanya sebahagian kecil sahaja yang dapat menerima realiti tentang apa yang dinyatakan sami'na wa ta'na, dengar dan taat apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi itulah kisah akhir zaman kepada mereka. Kerana mereka tak wujud lagi pada hari ini, maka dah berakhirlah zaman mereka. Ingat sebelum ni yang saya jelaskan tentang akhir zaman kepada mikro. Dan berlaku jugalah kemusnahan seluruh muka bumi dengan tenggelamnya muka bumi ini dengan peristiwa banjir besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sami'na wa ta'na. Dengar dan taatlah perintah Allah dan Rasulnya. Tak ada sesiapa lagi dah yang boleh kita pegang apabila sampai kepada akhir zaman. Minta maaflah saya agak tersentuh apabila saya bercerita tentang persoalan sami'na wa ta'na. Kerana dalam perjalanan saya, hidup saya hanya berpegang kepada sesungguhnya tidak ada sesiapa yang mampu merubah hati manusia. Kita buat apa sekalipun, kita cuba lakukan apa sekalipun, manusia tidak akan merubah, tuan-tuan dan puan-puan, kecuali dengan izin Allah. Namun dalam masa yang sama, Allah tidak akan ubah, Allah tidak akan merubah hati manusia jika manusia itu tidak mahu mengubahnya terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah dah berpesan kepada umat-umatnya dengan teladan yang telah beliau laksanakan, dengan
menunjuk kepada kita tentang faktor sentiasa bersangka baik atas apa yang berlaku dalam hidup kita. Kerana kita tidak ada daya upaya untuk berjalan di atas muka bumi ini jika tidak dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kita tak ada jalan keluar. Tidak akan ada jalan keluar, bahkan dari rumah nak buka pintu keluar daripada rumah itu juga kita tidak ada upaya sebenarnya. Maka di situ datangnya kasih sayang Allah kepada kita. Allah telah menyediakan kita dengan begitu banyak perkara-perkara yang ada di keliling kita untuk kita jadikan sebagai cerminan. Tidak cukup dengan itu, Allah telah mengutuskan kepada kita seorang manusia yang telah pun mengorbankan jiwa dan raganya. Dia tidak memiliki apa-apa melainkan cintanya kepada Allah, melainkan hanya satu yang pegang kepada diri beliau, yakni beliau inginkan kesejahteraan kepada sekalian umat manusia, sekalian makhluk. Dan Allah berikan beliau hadiah yang sangat besar kepada kita semua, yakni Al-Quran. Maka kita tidak ada cara lain nak selamatkan diri kita. Tidak ada cara lain yang boleh kita lakukan bila sampai di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Janganlah lagi diikutkan perasaan kita, hati kita yang sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Itu semua datangnya daripada diri kita sendiri yang meletakkan berbagai-bagai suasana sehingga kita tenggelam dalam emosi yang tidak berkesudahan. Sedangkan kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kita sentiasa yakin bahawa setiap perjalanan itu adalah nikmat yang tidak akan ada hitungan untuk kita bayar balik kepada Allah dan kepada Rasulullah. Hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan ketertiban, penuh dengan kebahagiaan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita di akhir zaman, maka itulah perkara yang tidak boleh tidak kita perlu fahamkan. Saya faham banyak cara lagi yang masing-masing nyatakan beribadat dan sebagainya, itu pasti. Cuma jiwa itu yang perlu kita fahamkan terlebih dahulu, diri kita posisinya. Sami'na wa ta'na. Allah Maha Perancang, tetapi kita kena merancang hidup kita. Jika sebarang perancangan yang kita lakukan itu tidak kita terima ataupun tidak dapat kita peroleh hasil sebagaimana yang kita rancangkan, maka kembalikanlah semula kepada Allah. Kerana dah jelas-jelas makhluk itu serba-serba kekurangan. Maka begitulah meletakkan posisi kita di akhir zaman. Kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, maka kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kembalikan kepada Allah, maksudnya Allah yang akan melakukan kerja-kerja tersebut yang kita sedang lakukan. Allah Maha Suci, tuan-tuan dan puan-puan. Allah tak turun buat kerja kita. Tapi apa yang kita minta adalah kasih sayang Allah, perlindungan Allah, permudahkan, perjelaskan diri kita apa yang kita tak faham. Itu maksudnya. Pertolongan Allah itu bukan datang macam turunnya seseorang kepada kita. Pertolongan Allah itu datang dengan memahamkan kita apa yang kita tak faham. Barulah kita boleh buat apa yang kita tidak faham tu dengan mudah. Itu contoh-contoh yang selalunya lupa. Yang kadang-kadang kita lihat macam ada sesuatu perkara yang datang kepada kita, melayang bergolek kepada kita. Hakikatnya tidak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena rancang. Jika sekali gagal atas apa yang kita katakan gagal, sebenarnya tidak. Itu adalah penambahbaikan atas apa yang sebelum ni. Usaha lagi.
Tetapi kita dah berusaha pada titik yang baru, jalan lagi, terasa tak sampai lagi, jalan kerana itulah fitrah manusia di atas muka bumi, sentiasa berjalan, sentiasa aktif. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf lah sebab saya agak tersentuh bila ingin menjelaskan tentang persoalan Sami'na wa Ata'na. Kerana bagi saya pegang tu daripada saat apabila saya faham, saya mengenal Allah. Daripada saya kecil lagi, bila saya sebut Sami'na wa Ata'na, bagi saya apa yang berlaku pada diri saya sekalipun, apa juga yang suasana sekeliling lakukan pada saya pun, apa sekalipun, saya akan terus bawa pada Sami'na wa Ata'na. Ya Allah, aku dengar dan aku taat bahawa apa yang berlaku pada diri aku ini adalah ujian-ujian daripada-Mu, kerana Engkau sayang dan kasih kepadaku, Ya Allah, untuk aku dapat memahami realiti yang ada di sekeliling aku. Susah kerana apa? Kerana Allah nak tunjukkan pada diriku betapa ramai lagi orang yang susah, dan bila Engkau menemui orang-orang yang susah, maka bantulah mereka sedaya upaya kamu. Tapi jika masa bayu tidak menempuh kesusahan, bagaimana masa bayu nak faham tentang kesusahan? Macam mana masa bayu nak tahu tentang penderitaan? Tapi bila saat kesusahan itu datang, maka cepat-cepat dan masa bayu terus lekatkan dalam hati. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya terus kembalikan Sami'na wa Ata'na, dengarlah, taat. Ya, doa. Dalam Al-Quran telah dinyatakan, Rasulullah telah menyampaikan, sesungguhnya setiap perkara yang Allah letakkan pada diri manusia itu ada kadarnya. Jika susah itu juga kadarnya bertepatan dengan keupayaan. Dan setiap ujian itu adalah sesuatu perkara yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tidak beriman seseorang itu selagi dirinya tidak diuji. Dari itulah dengar, taat. Tidak meletakkan diri dalam keadaan yang serba menghukum ataupun meletakkan diri dalam keadaan yang menyalahkan mana-mana pihak. Saya ingin penjelasan ini kerana ini adalah kisah yang sangat penting dalam hidup kita, kerana kita di akhir zaman. Bagaimana kita nak hadapi suasana sebeginikan? Kerana kita dengan begitu banyak tumahan, begitu banyak fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kita. Maka akhir zaman tidak ada tempat lain kita merujuk melainkan kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahajalah yang mampu menyelamatkan kita dalam apa juga situasi, apa juga keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada akhir zaman, setiap manusia akan menghadapi 4 perkara dalam diri mereka. Pertama, dia akan menyisihkan realiti daripada diri dia dan akan membina dunia yang tersendiri. Maka tidak ada lagi keyakinan kepada diri dia tentang apa yang dia laksanakan. Yang keduanya, sentiasa saja ada perbandingan-perbandingan atas apa yang dia lihat dengan diri dia, untuk melihat siapakah diri dia dalam arti kata darjat ataupun kesenangan ataupun kemewahan dan sebagainya. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa sahaja melihat diri sendiri yang benar dan pihak yang lain itu sentiasa ada dalam kesalahan. Tidak pernah dan jarang meletakkan bahawa setiap perkara itu berlaku atas diri sendiri, cerminan bagi diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempatnya, selalu meletakkan hukuman atas perkara yang tidak dia ketahui. Kerana apa yang dia rasa benar belum tentu menjadi sesuatu yang benar kepada
apa yang dia lihat. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, minta maaf lah hari ini agak begitu menyentuh atas apa yang maaf ya. Terbalik pada apa yang kita bincangkan hari ini, iaitu apa yang perlu kita lakukan di akhir zaman ialah taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ada pengecualian. Mudah, sangat-sangat mudah tuan-tuan dan puan jika kita sami'na wa ta'na, taat pada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulnya. Jadi kita mulakan dengan diri kita, kembalikan kepada Allah segala-gala apa yang kita fikirkan dengan atas satu perkara sahaja. Apakah perkara tersebut? Sebagaimana yang telah ditanya oleh sahabat-sahabat, sebagaimana dia tanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Apabila ada satu waktu malaikat telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah makhluk manusia yang paling hampir pada Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Pasti engkau mengetahui apa yang kami tak ketahui." Ini malaikat yang bertanya tuan-tuan dan puan. Dia kata, pasti engkau tahu lebih banyak tahu daripada apa yang kami ketahui. Lalu Rasulullah hanya tersenyum dengan apa yang ditanya. Tersenyum maksudnya dengan yang bertanya. Dan dipendekkan kisah ini, rujuklah pada mereka yang lebih arif ya tentang kisah ini. Malaikat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kami nak tahu bilakah akan berlakunya kiamat?" Dia bertanya kepada Rasulullah soalan itu. Tahu apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah dengan tersenyum dia membalas dengan berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Dan aku tidak tahu apa yang Allah tahu." Maksudnya sini tuan-tuan dan puan, kiamat adalah suatu yang rahsia pada sisi Allah semata-mata, tak ada pada orang lain. Hingga jika Rasulullah ditanya dengan soalan yang sama, Rasulullah pun berpesan tiada jawapan kepada perkara yang bukan hak untuk beliau. Begitu dekatnya, begitunya cintanya Rasulullah kepada Allah, dan Allah kasih dan cinta kepada Rasulullah. Tetap ada perkara yang Allah tidak berikan kepada Rasulullah, kerana perkara tersebutlah akan menentukan keimanan bagi setiap seseorang. Beriman kepada perkara yang gaib. Kita lihat saat akhir zaman, kita diuji dengan perkara-perkara yang tidak nyata. Bagaimana kita mengambil perkara tersebut atas keimanan kita. Pada peristiwa Rasulullah sendiri tidak dapat menjawab persoalan itu bukan kerana beliau tidak mahu menjawab, kerana memang tak boleh nak jawab. Maka apa yang nak dijelaskan di sini, boleh tak kita tanya lagi kepada Rasulullah soalan-soalan yang beliau tidak boleh jawab. Dan sifat Rasulullah yang sentiasa berkata ya
atas apa juga perkara. Rasulullah tidak pernah sebut tidak ya. Dia tidak sebut la. Dia hanya sebut ya. Ya Rasulullah, boleh tak buat ni? Boleh. Ya boleh. Tetapi mesti cara dia begini, begini, begini. Rasulullah, boleh tak kita lakukan yang ini? Boleh, tapi begini, begini, begini. Dia tidak akan berkata tidak. Jika seseorang nak buatkan sesuatu kesalahan, nak buat satu perkara yang jelas bertentangan, Rasulullah kata boleh buat, tetapi kesannya jadi begini, begini, begini. Dia akan menyebabkan begini, begini, begini. Memang boleh buat, tapi akibat atas perbuatan itu akan menyebabkan sesuatu yang lebih besar, lebih buruk berlaku. Boleh, bukan tak boleh. Jadi melarang atau menutup kerosakan dengan bahasa yang tidak menyinggung mana-mana pihak, tetapi tetap kekal perkara yang batil itu batil, yang hak itu hak. Maka kita di akhir zaman melalui proses yang sama. Bagaimana kita dapat melalui kehidupan jika kita dibelenggu dengan segala persoalan-persoalan dan kita nak mencari jawapannya, tetapi kita tidak rujukkan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan didatangkan dengan berbagai-bagai bisikan-bisikan. Berhimpunlah kita dengan kelompok-kelompok, dengan mereka-mereka yang saling tuding-menuding, bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk mencari di manakah kesalahan-kesalahan yang ada pada pihak-pihak yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa yang perlu kita lakukan di akhir zaman pada saat ini tidak lain lagi yang dapat saya sampaikan melainkan perkara yang berterusan daripada tadi sampai sekarang. Sami'na wa ta'na. Dengarlah dan taatlah atas apa yang telah pun diamanahkan kepada diri kita. Terimalah apa juga yang datang pada diri kita itu sebagai suatu nikmat daripada Allah. Tidak ada satu hukuman daripada Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah kasih dan sayang kepada kita. Nafas kita diberi, udara yang ada di sekeliling kita tidak diminta bayaran oleh Allah. Dia hanya berikan kepada kita dengan atas satu syarat saja. Apa dia? Sami'na wa ta'na, taat kepada Allah. Ikut perintah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menyeru kepada semua sahabat-sahabat, sesiapa sekalipun yang menonton video Masa Bayu pada saat ini, sampai dah masa ni zaman ni, sampai dah waktu ni. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang segala lakaran-lakaran yang telah menyebabkan kita dalam keadaan yang keliru. Bukalah kertas baru, ambil kertas baru. Ambillah kertas putih. Aku sehelai kertas putih. Mulai daripada sekarang, jangan direnung apa yang telah kita laksanakan yang sebelum ini. Kita bertaubatlah sepenuh-penuhnya. Kita sujudlah kepada Allah, mohon kemaafan, mohon keampunan kepada Allah. Kerana kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, masa kita macam mana. Bila sampai masanya nanti kita tidak tahu. Semasa kita dalam keadaan yang masih lagi sihat walafiat, kita mungkin menyatakan, masa aku lambat lagi, aku masih sihat lagi.
aku masih boleh berjalan lagi. Allah kalau nak ambil kita tuan, kita tak tahu bila. Kita dah ada di akhir zaman. Ini waktu ni. Datangkanlah, ambil semula. Bawalah bekas yang baru. Masuklah segala-gala perkara yang membawa kebaikan kepada kita. Lihat semula bakul yang kita bawa ni. Yang hidup kita sebelum-sebelum ni kita bawa bakul. Tuan-tuan dan perempuan semua bawa bakul masing-masing. Cuma tuan-tuan perempuan tak nampak bakul masing-masing. Bakul masing-masing ada isi ni yang kita kutip sepanjang perjalanan sampailah hari ni. Tuan-tuan dah tengok tak bakul masing-masing? Apa isi dia? Adakah ada roti buruk, buah-buah buruk, ataupun hanya mungkin ada tanah-tanah yang kita letak dalam tu, ataupun najis-najis haiwan yang kita sangka itu adalah yang baik kita letak dalam bakul kita dan kita bawa berjalan, kita jinjing sampai hari ini. Sampai masanya untuk tuan-tuan dan perempuan lihat balik semula bakul-bakul, isi di dalam bakul tersebut. Dan jika kita lihat bagaimana nak memahamkan apa yang ada dalam isi, apa yang ada dalam bakul isi-isi tersebut hanyalah dengan melihat diri tuan-tuan dan perempuan. Adakah diri penuh dengan rasa resah? Adakah diri penuh dengan rasa serba salah? Ataupun diri sentiasa merasakan ada yang tak cukup, ada yang tak kena dengan kehidupan? Maka yakinlah tuan-tuan dan perempuan, bakul tuan-tuan dan perempuan penuh dengan buah-buah dan perkara-perkara yang busuk-busuk yang tak elok untuk dibawa, kerana syurga bukan tempat membawa barang-barang yang busuk, yang rosak. Buanglah semua itu. Buanglah semua apa yang telah pun kita perolehi. Maka masukkanlah bakul tersebut dengan buah-buah yang segar, buah-buah yang ranum, bunga-bunga yang wangi. Dah sampai masanya tuan-tuan dan perempuan. Cukup-cukuplah, ya. Cukup-cukuplah dalam duduk dengan sentiasa membawa bakul yang penuh dengan kebusukan, keburukan. Lalu kita berjalan dengan membawa aroma yang busuk dan kita merasa tidak selesa. Daripada tidak selesa itu tadi, kita nak salahkan siapa tuan-tuan dan perempuan? Maka kita rasa orang sekeliling yang menyebabkan kita jadi sedemikian, tetapi sebenarnya kita yang menjinjing beban. Itu yang dinamakan pautan beban di dalam alam teologi. Itu yang dinamakan prasangka ataupun meletakkan banyak perkara-perkara yang tidak nyata dalam kehidupan. Saya sekali lagi menyeru tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi, yang saya cintai, semua sekali, tidak kenal siapa sekalipun, walaupun tidak pernah bertemu, tapi tuan-tuan dan perempuan tetap saya kasihi, tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang selayak-layaknya untuk dikasihi, untuk disayangi. Mulakanlah daripada hari ini, mula daripada saat ini. Jangan tunggu selepas ini. Sekarang juga terus letakkan, niatkan dalam hati, tasdikkan dalam hati kita, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya jika itulah tuan-tuan dan perempuan apa yang perlu kita lakukan.
apabila sampainya saat akhir zaman, dan akhir zaman itu hari ini. Saya berjalan dah menempuh atas apa yang saya tempuh, tetapi saya tidak boleh berhenti kerana saya berjalan dengan masa. Saya masa Bayu, maka saya berjalan dengan masa dan Bayu. Bayu itu tenaga, tuan-tuan dan puan-puan. Tenaga yang datang dengan kelembutan. Saya bukan masa ribut, tapi saya masa Bayu. Saya bukan masa angin, tapi Bayu, sesuatu yang berjalan dengan kelembutan. Maka itulah yang saya pegang. Itulah diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pasti dan saya tahu saya berada di akhir zaman. Zaman bagi saya itu telah pun jelas dengan hitungan yang saya telah miliki, hitungan tenaga sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buang yang keruh, ambillah yang jernih. Mulakanlah daripada sekarang, tinggalkanlah semua perkara-perkara apa juga yang kita rasakan sebelum ini. Ianya telah pun berlalu. Ia telah pun berada di satu ruang yang tidak mampu lagi kita gapai. Tetapi masa depan adalah milik kita. Untuk hari ini kita meletakkan pelaksanaan. Apakah pelaksanaan dia? Sami'na wa ta'na. Dengar dan taatlah. Maka berbahagialah hidup kita di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan diterima, dinantikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat merindui, yang sangat-sangat menantikan hamba-hambanya bangunlah dari tidur, bangunlah dari fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.